Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, now we are going to discuss our last chapter, merger. Merger is combine. Okay, to be more specific, combination between two or more companies. Okay, so let's look at the definition of merger. Merger is the combination of two or more companies to achieve the synergy effect and economies of scale. So as a result of the merger, only one company will survive as a legal entity. Normally, companies yang terlibat dalam merger ni, penggabungan ni, mereka bergabung atas dasar untuk mengukuh ataupun menguatkan lagi kedudukan mereka dalam industri dan untuk mencapai economies of scale. So, at the end, bila dah bergabung, hanya satu company saja yang akan wujud. Okay? Mungkin asalnya mungkin 3 company ataupun 5 company. Sekarang bila dah merge, dia akan jadi satu entity, satu company sahaja. Okay, and normally the board of directors of the companies, of 2 companies or 3 companies tu approve the merger and seek shareholders approval. Biasanya penggabungan ni memerlukan kelulusan daripada ahli lembaga pengarah syarikat dan juga persetujuan daripada shareholders ataupun pemegang saham syarikat lah. Okay, and the companies that merge are normally of the same size and generally a new company will be created. Okay, biasanya company yang merge ni biasanya mempunyai size yang sama dan biasanya mereka akan wujudkan satu company barulah. Tetapi not necessarily. Sometimes mungkin yang wujud tu salah satu daripada company yang bergabung. Okay, sama ada mereka create new company ataupun mereka pilih company mana yang akan exist. Okay, so ada 2 istilah yang you kena tahu dalam merger ni, iaitu yang pertama ialah kita panggil dia surviving or acquiring company. Surviving ataupun acquiring company ni samalah. Apa maksud surviving acquiring company? Surviving or acquiring company ni refer to the one which is buying the other company. Company yang beli company lain. Itu adalah kita panggil surviving company ataupun acquiring company. Okay, after merger, the surviving company will exist as a legal entity. Okay, normally bila company, katalah company A, dia beli company B, dia macam bergabung lah kan. Yang akan wujud selepas itu adalah company A. Sebab company A yang beli company B. So, company A yang membeli itu adalah surviving ataupun kita panggil dia acquiring company. Alright? Dan company B yang kena beli itu, kita panggil dia sebagai target or acquired company. Boleh? Kena faham istilah target or acquired company refer to the one being bought by the surviving company. Okay, so target or acquired company is refer to the one being bought by the surviving company. So company yang kena beli itu kita panggil dia target or acquired company. After merger, this company legally won't exist anymore. So biasanya bila company B ni dah kena beli dengan company A, company B tu dah tak wujud dah. Dia kira yang ada hanyalah company A. Alright, dia dah termasuk dalam company A. So saya nak you faham betul-betul ni sebab nanti kita nak buat calculation, you kena tahu yang mana surviving, yang mana target. Kadang-kadang istilah digunakan acquiring company dengan acquired company. Dia dekat-dekat tau. Acquiring dengan acquired. Acquiring dengan acquired. Acquiring ni yang membeli, acquired ni yang dibeli. So nak tahu bezanya, biasanya yang ada ing kat belakang tu adalah company yang membeli. Okay? You ingat macam tu je. Yang ada ing gitu, surviving, acquiring, itulah company yang membeli company lain. Okay? Kalau target dengan acquired yang kena beli. So definition of acquisition. Acquisition ni, you acquire lah, you beli company lain. One company buying another company, that is when one company acquiring company takes over another company and establish itself as a new owner. Bila company membeli company lain dan bila company yang membeli tu take over, dia mengambil alih company yang dibeli tu, maka mereka akan menjadikan
company yang membeli itu, dia akan jadi new owner of the acquired ataupun target company. Okay, the target company or acquired company cease to exist. Maksudnya yang kena beli tu tak akan lagi wujud, no longer exist. Alright. Reasons behind a merger. Okay, apakah tujuan merger ni? Yang pertama adalah, okay, the first reason is to enhance sales through a greater market share. Okay, nak increase dia punya market share. Okay, bila you acquire company lain, biasanya company yang you acquire tu mungkin dalam satu industri dengan you. Sebelum ni mungkin dia competitor you, tapi you dah beli dia, maka you akan mengurangkan lagi competition dalam industri. You punya market share pun lebih tinggi. Dan yang kedua, the second one, to realise the economies of operation through the elimination of the same facilities or services and through removal of complements product. Okay, maksudnya bila you acquire company lain, contohlah kan, company you produce apa yang complement paling senang ialah apa yang kita boleh fikir. Alright, katalah printer tu, you produce printer, tapi you tak produce ink. Okay, maksudnya company kalau beli printer, dia kena beli separately, ink kena beli lain pula. So you acquire company yang produce ink, so you akan, bila you nak sekarang ni bila you dah acquire, dah beli company yang produce ink, bila you nak jual produk you boleh jual 2 in 1 lah. Okay, you dah ada you dah ada complementary punya products. So dia akan meningkatkan lagi economies of scale, economies of operation for your company. And then the second one is to improve the management of the acquired company. Okay, biasanya company yang dibeli ni, biasanya company yang kena beli ni biasanya company yang menghadapi masalah ataupun performance dia kurang memuaskan. Jadi biasanya bila dia rela dibeli oleh company lain tu dengan harapan apa, supaya dia survive lah. Maksudnya supaya company tu tak winding up. Mungkin dia ada masalah kewangan ke apa. So bila company lain beli company dia akan improve, okay, dari segi profit dan sebagainya. And then the last one is to capture the information effect by sending a positive signal of a restricting plan to shareholder. Dan biasanya nak merge ni, kita nak bagi tahu nak bagi signal positif. Okay, signal yang memberi khabar gembira kepada shareholder, sama ada shareholder di acquiring company ataupun acquired company. Okay, bila dia acquire, untuk acquiring company ataupun surviving company, bila dia beli company lain, dia akan meluaskan lagi empire business dia kan. So shareholders akan mungkin boleh menikmati pulangan yang lebih besar. Dan bagi shareholders untuk acquired company pula, mungkin berita ini juga memberi positive signal kepada mereka, sebab company itu mungkin ada masalah, tapi bila dah diambil alih oleh company yang lebih stable, maka mungkin dari segi keuangan dan keuntungan company yang kena beli ni lebih stabil dan menjanjikan pulangan yang lebih menguntungkan buat investors ataupun shareholders dalam company tersebut. Alright, itu adalah antara tujuan kenapa company bergabung. Okay, types of merger. So types of merger ni, gabungan company ni ada beberapa jenis juga dipanggil. Yang pertama ialah horizontal merger. So horizontal merger ni refer to the combination of two companies doing the same business. For example, merger of a Bank of Commerce and Bank Bumiputera. Okay, Bank of Commerce ni dia bergabung dengan Bank Bumiputera yang membentuk CIMB Bank sekarang ni. Okay, kalau you tengok CIMB Bank sekarang ni adalah hasil daripada gabungan bank-bank lain. Okay, dia bukannya wujud sebagai single dulu.
Okay, so bila combination antara bank, maksudnya itu adalah horizontal merger. Companies yang bergabung tu adalah dalam industri yang sama. Okay, vertical merger pula, yang second one, when company expands forward by buying its major customer, which distributes its product, or expand backward by buying its supplier. Okay, vertical merger ni pula, company yang beli tu, yang surviving tu, company yang surviving tu, dia beli customer dia. Customer dia tu ialah company lain. Mungkin dia adalah pembekal. Okay, sebelum ni. Jadi dia ada, katalah dia produce satu barang. Barang apa? Contohnya dia produce pakaian. Okay, pakaian. Mungkin dia ada kilang. Okay, company ni produce pakaian dan dia hantar kepada butik kan, ataupun ialah butik ke kedai ataupun mall ni. Okay, so dia beli, biasanya butik ni akan beli baju daripada dia, tapi sekarang ni company yang ada kilang ni dia beli butik tu, so dia beli customer dia lah. Okay, jadi dia boleh jual direct to the pengguna ataupun user yang akhir. Alright. Ataupun sebaliknya, dia beli supplier. Contoh kilang kain tadi. Okay, dia kilang produce pakaian tadi, kilang menjahit ke apa. Okay, dia beli raw material, dia beli supplier dia. Contohnya kilang tu kilang menjahit pakaian, tapi dia beli supplier dia yang jual kain. Contoh. Jadi bila dia beli supplier, jadi dia tak perlu dah beli kain daripada tempat lain, sebab dia dah ada bekalan kain tersebut untuk jahit pakaian. Okay, dia sama ada expand forward ataupun backward. Okay, kalau forward, you beli customer you. Okay, surviving company beli customer dia. Customer dia tu ialah company jugalah. Dan kalau backward, maksudnya company tu yang surviving tu dia beli supplier dia. Alright. Okay, the purpose of vertical merger is to have more control over the distribution and purchasing activities. For example, a glass manufacturer may buy a sand producer to ensure a steady supply of sand that is the main ingredient in glass manufacturing, or the glass manufacturer may buy a food manufacturers which use bottle in their food packing. Contohnya pengeluar kaca. Okay, pengeluar kaca, sama ada dia beli company yang supply pasir untuk dia, ataupun dia beli dia punya customer, iaitu food manufacturer, yang customer dia tu ialah pengeluar makanan yang menggunakan botol kaca. Jadi bila dia beli customer dia boleh langsung keluarkan produk berserta packaging. Okay, itu vertical merger. Yang last kali, conglomerate. Okay, conglomerate merger is combination of two company with unrelated line of business. Maksudnya gabungan dua buah syarikat yang tidak mempunyai perniagaan yang sama. Allah. Okay, bukan dalam satu industri. Contoh, for example, a broadcasting company buying a construction company. Company yang berkaitan dengan penyiaran, mungkin televisyen ke apa ke, membeli company yang terlibat dalam industri pembinaan. So berbeza. Ataupun contohlah tiba-tiba Asia beli company lain yang contoh dia beli cafe ke apa, so jadi Asia Cafe. Sedangkan Asia tu adalah airlines punya business kan, dia beli pula cafe yang terlibat dalam food and beverage industry. So itu adalah conglomerate merger. Okay,
So now kita nak move to calculation part. Okay, yang tadi, yang teori part tu you kena take note juga sebab last semester soalan teori ada masuk tentang topik merger. So please take note lah. It not necessarily hanya datang daripada teori tu, tak semestinya datang daripada chapter 1 saja. Alright. So kita tengok formula of merger. Ada several formulas. Yang saya listkan kat sini ada lebih kurang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ni belum lagi, ada lagi. 8, 9, 10. Okay, mungkin 11. So basically ada 11. Okay, so saya nak tunjukkan satu-satulah. Okay, yang pertama ialah you nak kira market price per share. Untuk dalam merger ni, biasanya soalan akan tanya dua benda tau. Yang pertama, soalan akan tanya EPS, earning per share. Sebab apa soalan nak tanya pasal EPS? Sebab kita nak tahu sama ada penggabungan company tu memberi synergy effect tak? Adakah penggabungan company tu memberi manfaat? Jadi nak tengok synergy effect tu kat mana? Cara mudah ialah you kena tengok dekat EPS. Earning per share sebelum company tu bergabung dengan selepas bergabung. Maksudnya earning per share ni ialah apa? Pendapatan bagi satu unit saham. Okay. Jadi pendapatan ni kepada siapa? Shareholders kan? Kalau earning per share lebih bagus selepas penggabungan, maka itu dianggap sebagai ada synergy effect. Kalau EPS selepas lagi rendah daripada sebelum, maka kita tidak suggest untuk bergabung lah. Sebab lebih teruk kan. Yang sepatutnya selepas bergabung lebih tinggilah EPS. So nak tentukan sama ada EPS tu naik atau turun, you kena dulu dapatkan maklumat-maklumat tersebut ni lah. Yang pertama ialah market price per share. So formula untuk cari market price per share okay, formula dia adalah price earning ratio darab dengan earning per share. Okay, so ini adalah formula nak cari market price. You nak cari market price, price earning ratio darab dengan earning per share. Kalau you perasan, ni kat sini ada EPS kan. So kalau katalah you nak kira EPS dengan formula ni, you boleh guna formula EPS equal to EPS is equal to market price divided by PE ratio. Kalau you terbalikkan formula yang ni lah. Terbalikkan formula ni. Boleh. Ini satu formula untuk EPS. Okay. Satu lagi formula untuk EPS ialah yang ini. Ini dah tunjuk kat sini. Sorry. Ni. Formula yang saya tunjuk kat atas tu ni dia sama. Okay. Ini yang pertama. Formula EPS. Yang kedua ialah yang ini. Ni. Formula EPS yang kedua. You boleh guna juga formula ni. EPS is equal to EAT. EAT is refer to earning after tax. Ni formula yang kedua ni. Ini formula EPS yang kedua. Earning after tax minus dividend paid. Dividend paid ni kalau ada preferred stock dividend. Okay, so earning after tax ni ialah net income. You dah belajar kan income statement kan? So earning after tax ni ialah net income tolak dengan preferred stock dividend. Dividend paid sini ialah preferred stock dividend divided by number of shares. Number of shares ni number of common stock. Okay. Saya bagi nota kat sini. Okay, nampak dalam kotak ni ada nota kan? Okay, nota yang dalam kotak ni, kalau you perasan lah ni kan,
Dia kata kalau common stock in unit, you nak kira ni NOS ni, you kena kira dalam unit. Ni. You kena kira dalam unit. Kalau dah ada dalam unit, tak apa. Tapi biasanya, dia akan bagi balance sheet kat you all. So, bila dia bagi balance sheet kat you all, dia dah bagi common stock tu dalam RM. Bila dalam RM, you kena convert into unit. Jadi, you nak convert daripada unit, nak convert kepada unit, common stock in RM, yang ni common stock in RM ni, bahagi dengan par value. Okay? So, kalau you dapat soalan, dan you nak kira EPS melalui cara kedua ni, you kena dapatkan number of common stock kan. So, number of common stock tu mesti dalam units. Sedangkan, maklumat dalam soalan dia bagi dalam RM. Jadi, bila dalam RM, you kena bahagi dulu dengan par value. Barulah you dapat ni. Barulah you dapat number of shares. Okay? Ini saya tunjuk ni. Nak dapatkan common stock in unit. Tapi, kalau you nak dapatkan you dah ada dalam unit, you nak convert into RM, cara dia ialah terbalik je lah. Cara dia ni, NOS darab dengan par value. Tapi normally, yang ni kita tak pakai kat sini sebab biasanya dalam balance sheet memang dia bagi dalam RM common stock tu. Okay, jelas. So, you kena tahu. Maklumat yang antara yang penting ialah EPS. So, nak kira EPS, you ada dua formula. Satu, EPS equal to market price per share over price earning ratio. Yang kedua ialah earning after tax, EAT, minus dividend paid, iaitu preferred stock dividend, divided by number of shares, iaitu number of common stock. So, dua formula EPS ni ialah kita nak guna bila? Dua formula EPS ni kita guna bila mana kita nak kira, bila kita nak kira EPS before merge. Faham ke tak tu? You guna dua formula ni, you nak kira EPS sebelum bergabung. You boleh guna dua formula ni. Formula mana nak pakai bergantung kepada maklumat you ada dalam soalan. Kadang-kadang dia tak bagi kat you net income, tak bagi kat you tak ada bagi net income, tak ada bagi dividen ke apa semua kan. So, tapi ada maklumat on market price per share, ada maklumat on price earning per share. Jadi kalau yang tu ada, you gunakanlah formula yang pertama tu. Kan ada dua formula EPS kan? Okay. So, bergantung kepada soalan lah. Okay, lama saya terangkan pasal EPS ni sebab penting. Dan soalan juga mungkin bertanya tentang, okay ni A kan? A ni yang sebenarnya nak kira market price per share. Tapi, saya tunjukkan juga daripada market price per share ni, you boleh kira EPS. Okay. So, kalau dia bagi dah EPS, you nak cari market price per share, inilah formula dia. Yang kedua, soalan juga mungkin tanya you share exchange ratio. Okay, dia nak kira exchange. Bila surviving company beli target ataupun acquired company, dia akan ada saham-saham yang dalam acquired company tu akan dibeli oleh acquiring kan. So nak tahu kadar pertukaran tu nisbah dia berapa. Jadi nak tahu nisbah tu kita kena gunakan share exchange ratio ni lah. So ada dua formula. Satu adalah you kena tengok. Satu based on market price, MP. Satu lagi based on EPS. So, yang mana satu tu? You kena decide. Sama ada based on market price ataupun based on EPS. Ada saya tulis tu kan, saya highlight hitam tu. Based on MP lah based on market price. Satu lagi based on EPS. Soalan akan bagi tahu exchange ratio tu based on what? Kalau dia kata based on market price, maka you kena cari ni melalui cara ni, formula ni. Market price of acquired company divided by market price of surviving. Kalau based on EPS, you gunakan EPS of acquired bahagi dengan EPS of surviving.
Okay. Bila you dah kira ni, biasanya soalan akan tanya lagi satu iaitu new NOS. Ni, new NOSD ni. C ni dah jelas dah, saya dah terangkan kan nak cari EPS. C ni ialah EPS sebelum merge. Okay. Okay. Oh, saya lupa nak bagi tahu satu lagi. Pasal share exchange ratio ni, dia ada dua kan? Satu based on market price, satu based on EPS. Sekiranya soalan tak bagi tahu based on market price ataupun based on EPS, you utamakan dahulu based on market price. You kena utamakan dulu based on market price ni. Nampak saya highlight kat sini. Priority given to based on MP first. Okay, if in the question, the question doesn't state based on market price or based on EPS for its exchange ratio, so you assume it is based on market price. Okay, kita assume dia on market price. Alright, you kena cari yang D pula. D ialah new number of shares. Kenapa ada new number of shares? Of course akan ada pertambahan shares. Mesti ada new common stock sebab bila surviving company beli acquired company, acquired tu dia dah ada number of common share. Jadi bila company yang surviving tadi beli acquired, dia akan bertambah kan? Dia akan bertambah lah share tu kan? So share yang bertambah tu kita panggil dia, share yang dalam acquired tu ialah new NOS lah. Ni dia. Ni new NOS. Okay, sebab bila A beli B, okay, company A beli B, jadi company B punya saham tu adalah saham baru lah, dianggap sebagai saham baru. New NOS. Nak tahu berapa new NOS? You gunakan share exchange ratio yang you dah calculate B tadi, step B tadi, darab dengan number of shares acquired. Nak tahu kat mana number of shares acquired ni? It is given in the question. Number of common stock of acquired company. Okay, saya rasa lepas tu barulah step yang seterusnya adalah you nak kira EPS after merger ni. E ni. Nampak? Post merger EPS. Yang ini pre-merger EPS. Yang C ni, step C ni pre-merger EPS. Nampak tak? Pre-merger ialah EPS before merge. Yang ni post merger. Post merger maksudnya EPS after merge. Boleh? EPS after merge adalah kita panggil dia post merger EPS. Okay, so post merger EPS for surviving. Untuk surviving adalah EPS surviving darab dengan NOS surviving, and NOS ni adalah number of common stock. Tambahkan dengan EPS untuk acquired company darab dengan number of common stock acquired divided by number of shares surviving, NOS surviving, tambah dengan new NOS. New NOS ni mana datang? New NOS ni ialah step D tadi. Ni adalah daripada step D ni. Yang you dah kira step D ni. Okay, so mungkin you akan tanya saya. Alright, yang E ni adalah post merger EPS for surviving. Post merger EPS acquired, ini formula dia. Y ni mana datang? Y ni ialah ni. Y ni. Y ni refer kepada post merger EPS surviving. Yang you kira E tadi tu, you darabkan dengan share exchange ratio. So Y ni simbol kepada post merger EPS for surviving. Jadi untuk kira yang F, ni post merger EPS for acquired. Tadi yang E tu post merger EPS for surviving kan? So sekarang nak kira post merger EPS for acquired. Y adalah post merger EPS for surviving darab dengan share exchange ratio. Share exchange ratio yang you kira dalam step B. Boleh? So basically
you nak dapatkan post merger EPS for acquired, you kena calculate dulu post merger EPS for surviving. Jadi untuk calculate yang EPS after ni, ini adalah EPS after merger. EPS after merger. Ni EPS after merger. Boleh? Yang step E dengan F tu ialah nak kira EPS after merger. Sebab tu kita panggil dia post merger EPS. Alright. So, yang step C EPS before merger. E dan F EPS after merger. Mungkin you akan tanya, kenapa EPS before merger kita tak ada bezakan untuk surviving dengan acquired? Memang kita tak bezakan. Okey, kita gunakan formula yang sama je nak kira EPS for surviving dengan EPS for acquired sebelum bergabung. Okey, iaitu pre-merger EPS tu kita guna formula yang sama je untuk surviving dengan acquired. Maklumat je lain. Tetapi untuk EPS after merger ataupun post merger EPS, untuk surviving kita gunakan formula E, untuk acquired kita gunakan formula F. Boleh? Dan yang G ni adalah sebenarnya untuk you buat decision. Bila you kira EPS, kan tadi tujuan nak kira EPS ialah kita nak tengok EPS selepas bergabung adakah meningkat. Nak tahu ada sinergi ke tak ada sinergi kan. So that's why kita kena decide. Bila you dah kira EPS, contoh dalam soalan ni. Okay, dalam soalan ni dia bagi contoh company A and company B. So company A, okay, company A ni kita anggap dia sebagai surviving company. Company yang membeli company B. So company B ialah acquired company. So kita akan letak kat sini. Kita akan letak lah berapa pre-merger EPS untuk A. Lepas tu pre-merger EPS untuk B. Yang ini kita gunakan formula yang mana? Guna formula step C Tetapi bukan semua soalan dia suruh kira EPS. Kadang-kadang dia dah bagi siap-siap dah EPS dalam soalan. So you tak perlu cari pun untuk pre-merger. Dan you hanya fokus on nak kira post-merger EPS je. So post-merger EPS you state kat sini Y ni ialah simbol post-merger EPS untuk surviving. Dan yang kedua adalah kita letak pula post-merger EPS for acquired. Jadi you compare kan yang ini dengan yang ini. Pre-merger dengan post-merger untuk surviving dengan pre-merger EPS dengan post-merger EPS untuk acquired. Okay, so ada 3 possible impacts. Satu ialah dilution. Dilution ni bermaksud post-merger EPS is less than pre-merger EPS. Kalau post-merger EPS ni ialah maksudnya EPS selepas bergabung kurang daripada EPS sebelum bergabung. Maksudnya dia menurun. Jadi kat sini kalau dilution ada synergy effect tak? Tak ada lah. Okay, tak ada synergy effect. Kalau acceleration, post-merger EPS is more than pre-merger EPS. Maksudnya, selepas bergabung, EPS dia lagi tinggi daripada sebelum bergabung. Maksudnya, dia meningkat. Bila meningkat, ada synergy effect. Unchanged, maksudnya post-merger EPS sama dengan pre-merger EPS. Tak ada perubahan pun. Gabung tak gabung, sama. Jadi, bila you nak berdecision, sama ada nak merge ke tak merge, you tengok pada comparison yang ni, G ni. Comparison kat sini. Comparison ni. Tengok kat sini. Kalau dilution, no need to merge. Nampak ni? No need to merge. Tapi kalau accelerate, kita merge lah. Baguslah, meningkat. Bergabung meningkat. Okay.
Tetapi kalau unchanged pun normally kita tak. Kalau unchanged normally kita pun tak galakkan lah untuk bergabung. Kalau unchanged, tak ada apa-apa perubahan. Okay, saya dah terangkan semua ni. Okay, kita tengok seterusnya. Kita tengok yang seterusnya. Okay, yang ni H ni adalah, tadi ingat tak saya kata ada dua soalan utama yang akan ditanya dalam merger. Satu, dia akan tengok EPS. Dia akan buat comparison lah biasanya. EPS selepas dengan sebelum. Yang kedua, soalan boleh tanya on post-merger balance sheet. Dia boleh tanya soalan ni. Post-merger balance sheet. Soalan bagi pre-merger balance sheet. Okay, biasanya soalan akan bagi pre-merger balance sheet. Dia bagi yang sebelum bergabung, dia akan bagilah balance sheet untuk company A, balance sheet untuk company B. Okay, dia bagi. Dan dia minta you tunjukkan post-merger balance sheet. Dia bagi pre-merger, dia nak suruh you tunjuk post-merger balance sheet. Jadi you kena buat lah. Dan ada item-item yang you kena calculate. Antaranya purchase price, goodwill dengan common stock. Okay, yang ni saya akan tunjuk dengan contoh. Okay, let's look at the example. Okay, ini adalah untuk construct post-merger balance sheet, dia ada dua method. Satu adalah method, kita panggil dia purchase method. Yang second one adalah yang ini, pooling of interest method. Okay, yang ni saya akan tunjukkan apa beza antara dua method ni. Ini adalah bentuk yang you tengok ni, ada label A, B lah, C kan. Okay, mungkin tak faham. Cuma ni nak bagi tahu you ni, ini adalah struktur untuk membina post balance sheet. Kalau kat sini biasanya kita akan senaraikan balance sheet kan, dia ada asset dengan liability kan. Kalau you perasan ni, ni semua asset ni total asset ni, nampak ni semua asset. Lepas tu kat sini liabilities and owners equity. Ingat lagi tak balance sheet? Biasa balance sheet yang you belajar dalam accounting kan, you belajar macam ni kan, bentuk T kan. Sini asset, lepas tu sini adalah liability plus owners equity. Betul tak? Kiri kanan. Tapi ini kita dalam ni kita punya balance sheet dalam bentuk vertical ni. Atas asset, bawah liabilities. Boleh? Yang sebelum ni you belajar mungkin dalam accounting macam ni. T-form. Sebelah sini asset kan. Ni. Sini asset kan. Sini asset. Sebelah kanan ni ialah owners equity and liability. Tu balance sheet yang you biasa jumpa. Tapi yang ini kita gunakan yang bentuk memanjang macam ni. So, kalau you perhatikan ni kat sini, asset, liability. Asset kat atas, liabilities dengan owners equity kat bawah. So, dia akan ada total lah. Total kat sini biasanya kena sama dengan total yang kat sini. Kan? Asset is equal to liability plus owners equity. Ini konsep dia. Kan? So, total asset mesti sama lah dengan total liabilities and owners equity. Cuma saya nak bagi tahu ni, ni bentuk dia biasanya kita akan letak kat sini. Biasanya yang kat sini ni semua ni maklumat yang ni 3 kolom pertama ni adalah untuk pre-merger balance sheet. Yang post-merger balance sheet ni kat ujung sekali. Ini yang ada markah ni. Yang you kena construct. Okay? So, ingat. Nak kira post-merger balance sheet ni ada dua cara. Tadi ada satu, saya tunjuk purchase method. Yang kedua ni ialah pooling of interest method. Alright.
Okay, let's look at the example. You tengok example ni. Tengok example ni. Okay, dia bagi example Intan Corporation, example 1 Intan Corporation, one of the largest companies in the industry is planning to acquire Permata Corporation. Okay, you tengok ayat pertama je. You tengok ayat pertama tu. Dia kata Intan Corporation, one of the largest companies in industry is planning to acquire Permata Corporation. Jadi, Intan nak beli Permata. Nampak ni? Acquire Permata. So, Intan adalah apa? Intan adalah surviving company. Dan Permata ni adalah acquired company. Boleh? Acquired. You kena pastikan you kenal. You kenal company mana yang surviving, company mana yang acquired. Yang mana beli, yang mana kena beli. Kalau you tertukar ni, habislah. You nak masukkan dalam formula tu, ada yang kena guna NOS surviving, ada yang kena guna NOS acquired. Jadi kalau you tertukar yang mana maklumat acquired, mana maklumat surviving, habis jawapan you. That's why you kena pastikan you tahu. Okay? Sebab nanti you nak guna ni maklumat-maklumat dalam balance sheet ni. Okay, yang seterusnya ayat dia kata the exchange will be based on the current market price per share of the two companies. Nampak? Ni, exchange ni adalah share exchange ratio. Cuba you tengok formula tadi. Share exchange ratio ada dua kan? Kalau you perhatikan share exchange ratio dekat formula awal tadi, yang saya explain tu, tengok formulas of merger tu yang B tu. Share exchange ratio ada dua kan, based on market price dengan based on EPS. So dalam ni soalan ni dia kata based on apa? Soalan ni kata based on current market price per share. Jadi based on MP lah. Boleh? So you kena guna formula share exchange ratio based on market price. Sebab dia ada dua, based on market price dengan based on earning per share. The following is the balance sheet for both companies just before the merge take place. Jadi before the merger take place, maksudnya balance sheet yang ada ni adalah ni yang you tengok ni kat depan ni. Ini adalah pre-merger balance sheet. Boleh? Ini adalah pre-merger balance sheet. Okay? Alright. So, kita tahu dah Intan adalah surviving, Permata adalah acquired. Jadi, itu maklumat-maklumat yang dia bagi tu, asset dengan total asset berapa, liabilities and equities, berapa dia punya total. You perasan tak tu total tu? Ni, total asset untuk Intan 160,000. So, total liabilities and equity for Intan also 160,000. Dia mesti sama Asset must equal to liabilities plus equity ataupun liabilities plus owner's equity. You tengok Permata Corporation, total asset dia 30,000. Total liabilities and equities also 30,000. Okay, boleh? Dan maklumat tambahan dia bagi par value, earning per share dengan price earning ratio. So, apa yang you kena calculate? Soalan pertama ialah find the post-merger earning per share for acquiring company. Acquiring company mana? Inilah Intan. Sebab ada ing tu. Ini adalah acquired tau. Permata adalah acquired. You jangan tertukar acquired dengan acquiring. So, post-merger EPS tadi untuk acquiring adalah post-merger EPS yang mana? Kalau you tengok formula balik, you nak guna formula mana nak cari post-merger EPS ni untuk acquiring? A, B, C, D, E, F, G. Yang mana? You akan pilih E. Post-merger EPS for surviving. Surviving tu acquiring lah. Kadang-kadang dalam soalan dia tak guna perkataan surviving. Dia guna acquiring. Benda sama So dia suruh cari post-merger EPS for surviving. Y. Nak cari Y. Jadi nak cari Y, formula dia bagi EPS surviving
darab dengan nose surviving, tambah dengan EPS acquired, darab dengan nose acquired, bahagi dengan number of share surviving, tambah pula dengan new NOS. Jadi sebenarnya kalau you tengok formula ni, ada banyak benda yang you kena cari sebelum you dapat calculate EPS. Betul? Sebab kalau you tengok dekat balance sheet ni, dia ada bagi direct ke kat you EPS. Okey, EPS dia bagi. Ni nampak ni dia bagi siap-siap. EPS dalam formula post merger EPS tu adalah EPS pre-merger So, ni kan balance sheet pre-merger. So, EPS yang ada kat sini adalah pre-merger EPS lah. Ni. Dia dah bagi EPS, nampak ni. EPS. Ni EPS untuk surviving. Ni EPS untuk acquired. Dah settle yang tu. Nampak? You tengok balik. You always refer to the formula. Formula dia untuk post merger EPS surviving, dia nak EPS surviving dah ada kan tadi. Darab dengan nose surviving. Nose ni adalah number of common stock for surviving. Surviving ni ialah Intan ataupun Permata. Intan kan? So you tengok ada tak common stock? Common stock ada. Common stock ada tak common stock? Ada kan ni common stock ni. Common stock ni ada. Tapi dia bagi common stock untuk surviving ni adalah 60 berapa ni? Oh sorry. Ini ada 30 kat atas ni. Jangan salah So kat sini adalah yang kita sebut tadi tu semuanya ada 30 kat belakang. So common stock kat sini ialah 60 juta. 60 juta dalam RM. Sekarang ni you nak kira NOS. You nak convert daripada RM kepada NOS. Formula dia ialah common stock in RM bahagi dengan par value. Ada tak par value given? Ada kan ni RM4 nampak ni. So you kena convert dulu 60 million tadi bahagi dengan RM4. Berapa kau dapat? Berapa kau dapat? You should get how much? 60 million divided by RM4. So you akan dapat 15 million, betul tak? 15 million. You akan dapat 15 million. Ini adalah in units. Okay? Dan you tengok balik soalan. Dia nak apa lagi? Kita dah dapat EPS for surviving. Tengok formula E tu. EPS for surviving dah ada dalam soalan. Nose surviving dah kira dapat 15 juta. Tambah dengan EPS acquired. EPS acquired ada kan? Dia dah bagi tadi. EPS acquired adalah RM1 untuk Permata. So, tinggal lagi nak darab dengan nose acquired. Nose acquired adalah number of common share. Number of common share untuk acquired, which is Permata, ialah 8 juta. So, 8 juta dalam RM kan? 8 juta dalam RM ni, bahagi dengan par value RM1. So, you dapat 8 juta juga. Boleh? Ini saya berbincang tentang nak kira ni. Y ni. Ni A ni. Soalan A ni kan? So, nak tengok jalan kerja dia tak? Kita tengok jalan kerja dia You tengok kat sini. Betul tak yang kita kira tadi? Okey, dia dah ikut step Kita tengok kat sini. Kita tengok dekat sini ni. Ni yang dapat markah ni kat sini. Ni D ni. Ni. Kan tadi kita dah masukkan. Kita tahu dah EPS surviving untuk Intan RM2. Kita dah kira dah 15 juta tadi kan, darab dengan nose surviving 15 juta tambah dengan RM1 ni EPS acquired for Intan kan, for Permata, darab dengan nose acquired 8 juta. Tadi kan 8 juta ringgit bahagi dengan RM1 par value, dapat 8 juta units. Sekarang ni 15 juta ni ialah nose surviving yang kita dah calculate tadi. Ni yang ni. Yang ini ni. Ini adalah, kalau ikutkan adalah apa? New NOS. New NOS ni
formula dia dekat C. Boleh. Jadi bila you nak calculate, you tak settle lagi ni. You kena calculate dulu. Sebelum you dapatkan post merger EPS, you kena dapatkan dulu number of new shares. Okay, new NOS tu. So, nak kira new NOS, kena ada maklumat on share exchange ratio. Naik atas lagi kat sini. Kena kira dulu yang ni. So, tadi maklumat dia bagi exchange tadi, you tengok kat soalan tu, dia kata apa? The exchange will be based on the current market price per share yang saya highlight tu. Dekat ayat nombor 2 tu dalam soalan tu. The exchange will be based on the current market price per share. So, kena kira SER based on market price. Kan? So, nak kira market price. Ada tak market price ni? Nak dapatkan market price. Ada tak dalam soalan market price? Tak ada. Jadi, again, kenalah cari dulu market price. Jadi, naik dulu ke atas ni. Nampak kenapa dia berangkai-rangkai? Asalnya nak kira D ni je. Tapi, maklumat ni perlukan maklumat yang sebelum tu. Jadi, kena kira daripada kena kira daripada root lah. Kena kira daripada step number 1. Cari dulu market price per share. Sebab dia punya SER is based on market price. Bukan EPS. Kalau EPS, you boleh terus kira. Sebab EPS is already given in the balance sheet tadi. Tapi sekarang ni dia nak market price. So, apakah formula market price? Formula market price adalah price earning ratio darab dengan EPS. Okay. So, sekarang ni kita kena kira dua-dua. Okay. Market price per share untuk acquired dengan market price per share untuk surviving. Sebab kita nak kira share exchange ratio, kita kena guna market price acquired, market price per share acquired, bahagi dengan market price per share surviving. Nak cari dulu market price per share acquired, ada tak PE ratio dia, price earning ratio dia? Ada kan? Cuba tengok dalam balance sheet ni. Soalan ni. Balance sheet soalan ni. Ada tak dia bagi? Ni. Nampak ni. Dia bagi ni. Price earning ratio ni. PE ratio ni. 3 times dengan 2 times. So, ini adalah PE ratio. So, PE ratio darab dengan earning per share. Darab dengan EPS. Okay. So, kita tengok. Tadi kita nak calculate apa? Market price per share for acquired. So, acquired adalah Permata Corporation. PE ratio dia ialah 2 times. Okay, tengok dalam buku you pun tak apa. 2 times. PE ratio ialah 2 times. Times with, darab dengan earning per share RM1. Okay, itu untuk Permata. So, 2 darab dengan RM1 dapat RM2 lah. Okay, you dapat RM2 kat sini. Okay, itu acquired. Untuk surviving, you tengok surviving pula. PE ratio dia ialah 3 times. Okay, untuk Intan kan surviving. 3 times darab dengan earning per share RM2. So, bila darab dengan RM2, 3 times RM2. So, you akan dapat RM6. Okay, dah settle yang ni, bolehlah settle yang ini. Okay, kita tahu dah market price per share for acquired is RM2. Bahagikan dengan market per share for surviving RM6. So, you akan dapat share exchange ratio you adalah 0.33 times. Okay. Dah dapat share exchange ratio. Now, bolehlah calculate yang ini. Dah boleh calculate lah. New NOS. Okay, 0.33 darab dengan nose acquired. Nose acquired ni kita dah calculate. Nose acquired tadi adalah number of common share. Number of common share darab number of common share okay. So once you dah kira tadi share exchange ratio kan. So nose acquired ni ialah
number of common share for acquired company. Kita kira tadi common share bahagi dengan par value kan. Ni 8 juta common stock for Permata acquired company bahagi dengan RM1 par value. So bila you bahagi dengan RM1 par value tu, ni RM1 par value ni, you akan dapat 8 juta jugalah. 8 juta bahagi dengan RM1. Okay, so NOS for acquired adalah 8 juta. Okay. Bila tengok dekat nak kira new NOS ni, SER, share exchange ratio 0.33 darab dengan 8 juta tadi. So you akan dapat berapa? You akan dapat 2,640,000 ringgit. 2,640,000 units. Okay, 2,640,000. So yang inilah you masukkan dekat sini dalam formula EPS tadi. Okay, bila dah lengkap tu, dah dapat new NOS, barulah you boleh dapatkan, you dah dapatkan new NOS tu, baru you dapat cari post merger EPS. So bila you dah settlekan dalam kurungan EPS surviving RM2 darab dengan NOS, number of common stock surviving 15 million plus with RM1 EPS acquired times with 8 million NOS acquired divided by NOS surviving 15 million plus with new NOS 2,640,000, you will get, lastly you will get, the answer will be RM2.15. Itu adalah jawapan untuk EPS acquiring. Kat sini dia ada minta tak post merger EPS for acquired? Tak ada kan? So kalau tak ada, tak perlu calculate. Tapi kalau ada, formula dia mudah je. Untuk kira post merger EPS for acquired, Y tadi yang you dapat tadi, okay, darabkan dengan share exchange ratio. Okay, sekarang I nak move to the next one. Soalan yang kedua kan. Soalan kedua, kalau you tengok tu, soalan kedua ni yang B ni. B ni asking you to prepare post merger balance sheet under purchase method. Dia nak dalam purchase method. So kita tengok purchase method dulu. Sebab kita ada dua method Purchase method and pooling of interest method. So nak construct post merger balance sheet ni, ada beberapa benda yang you kena dapatkan dahulu. Antaranya adalah you kena calculate ni purchase price, goodwill dengan common share. Okay, purchase price ni, tujuan kita dapatkan purchase price ni sebenarnya kita nak kira goodwill. Sebab dalam formula goodwill ada purchase price. Okay, so purchase price ni kita kena cari dulu. Formula to calculate purchase price is market price surviving. Okay, market price surviving you dah calculate tadi dekat step pertama A. Okay, RM6 tadi kan, dapat RM6 surviving jangan tengok acquired pula. Okay, market price surviving darab dengan number of share. Number of share, new NOS. New NOS ni yang you calculate dalam C. Okay, you dapat 2,640,000 tadi. So RM6 times with 2,640,000, you will get 15 million. Your answer will be 15,840,000. Okay, ini purchase price you. Okay, next, once you dah dapat purchase price 15,840,000, you tambahkan dengan total debt acquired minus dengan total asset acquired. So total debt acquired ni mana nak tengok? Kita tengok dalam balance sheet soalan lah. Total debt. Debt ni apa? Debt ni you kena faham. Debt ni adalah liabilities. Walaupun kat sini tak ada tulis liability, tak ada tulis debt, tapi you kena tahu debt tu adalah liability.
Ni debt adalah liability. Debt adalah liability. Ni, liabilities ni. So, liabilities yang ada liabilities apa? Current liabilities dengan long term debt. Common stock, capital surplus dengan retained earnings ni adakah liability? Ini ketiga ni bukan liability Tiga-tiga ni adalah owner's equity. So, yang liability ni adalah current liabilities dengan long term debt. So, yang kat sini kita nak formula ni nak total debt acquired. So, total debt acquired, kita kena ambil yang acquired je lah. Iaitu 10,000 dan juga 10 juta dan juga 6 juta. So, kita kena tambahkan dua ni. Ni adalah total debt acquired. 10 juta tambah 6 juta, you akan dapat 16 juta. Okay, 16 million ni. 16 million. Ni 16 million ni. Boleh? Dikata tolak dengan total asset acquired. Total asset acquired ni dalam balance sheet ada. Berapa total asset acquired? Inilah total asset. Total asset ni. Ni nampak ni. 30 million ni. So, total asset acquired adalah 30 million. Jadi, total debt tolak total asset. 16 million tolak 30 million. Berapa you dapat? You akan dapat negatif kan? You akan dapat negatif 14 million ringgit. So, negatif 14 million plus with purchase price. Ni tambah dengan purchase price. 15,840,000 ni. So, you akan dapat berapa you akan dapat? 15,840,000 kan? Yang ni positif kan? Positif tambah dengan negatif jadi negatif. So, you akan dapat berapa? Tolak dengan 14 million. You akan dapat 1,840,000 untuk goodwill. Okay, ni. Akan dapat 1,840,000. So, settle cari goodwill. Sekarang nak calculate common stock. Common stock kena calculate. Common stock untuk under post merger balance sheet. Formula dia ialah common stock for surviving tambah dengan new NOS times with par value surviving. So, untuk common stock value for surviving adalah mana? Yang mana satu? Ni, tengok kat common stock ni. Surviving adalah Intan kan? Common stock dia adalah 60 million. So, dia nak value. So, ambil je lah. Dalam value, RM, 60 million. Okay, 60 million kat sini. Ni 60 million kan? Okay. So, new NOS, you dah tahu dah. You dah calculate dalam C tadi kan? Which is 2,640,000. Darab dengan par value surviving. Par value surviving, you tengok balik. Par value berapa? Untuk Intan. RM4. So, that's why lah you kena darabkan dengan RM4 kat sini. Jadi, totalnya berapa? Ambil dulu 2 million. New nose ni darab dulu dengan par value. 2,640,000 times with 4. Okay. 2,640,000 darabkan dengan RM4. Always calculate dalam kurungan dahulu. Okay. So, you akan dapat berapa? 10,560,000. 10,560,000 tambah dengan 60 million common stock for surviving. So, total common stock untuk post merger balance sheet adalah
70 million 560,000. Okay. Ni jawapan dia. 70,560,000. Okay. Dah dapat tiga-tiga ni, you dah boleh start calculate for post-merger balance sheet. Ni rupa dia. Okay. Tadi saya ada mention kan, ni semua item ni you ambil je balik, you salin je balik ni item asset ni kan, current asset, fixed asset, liabilities, current liabilities, long term liabilities, common stock, capital surplus, retain earning, semua dah ada dalam existing tadi yang dalam soalan, kecuali goodwill. Goodwill ni you kena tambah sebab dalam you punya pre-merger balance sheet yang asal tadi tak ada goodwill kan. So, yang ni bila you nak kira post-merger balance sheet, you mesti letak goodwill. Sebab you dah calculate tadi. Goodwill, you kena calculate untuk purchase method. Ingat, goodwill under purchase method kena ada. So, sekarang ni, you masukkan je. Untuk kolom pertama, kolom kedua ni, you masukkan semua sekali yang ada dalam soalan tu. Current asset untuk surviving, berapa? Current asset untuk acquired, berapa? Current asset untuk surviving ni current asset for Intan. Current asset for acquired adalah current asset for Permata. Jadi kalau you tengok kat sini, current asset for Intan is 100 million. Okay, acquired pula ialah 25 million. So, surviving tambah acquired 100 million tambah dengan 25 million, total will be 100. Total will be berapa? 125 million ni. Dapat dah satu markah kat sini untuk post merger balance sheet. Kan tadi saya bagi tahu you. Saya dah bagi tahu you kan tadi. Yang ini semua ni, 3 kolom pertama ni adalah pre-merger balance sheet. Yang post merger ni kat sini je. So yang dia bagi markah adalah dekat sini. Ni. Kolom hujung ni. Kolom hujung ni adalah yang dia bagi markah. Okay. So take note on that. Jadi ni dah dapat markah dah. You tambahkan saja. Untuk fixed asset pun sama. You ambil yang You ambil yang surviving, Intan punya fixed asset 60 million tambah dengan fixed asset untuk Permata 5 million. So, you akan dapat 65 million. Dapat dah 2 markah. Cuma tambah-tambah aja. So, soalan ni kalau untuk post-merger balance sheet ni memang mudah untuk you dapat markah. Okay, cuma untuk goodwill ni, you tak ada tambah-tambah sebab yang asal dalam soalan tu mana ada goodwill kan. Kita hanya baru calculate tadi. Nampak yang kita calculate tadi tu. Kan kat sini tu goodwill dapat 1,840,000. Yang tu nak masuk kat mana? Kita masukkan dekat kolom debit ni. Okay, kolom debit. Ni nampak ni kolom debit. Kita tak kat sini. Kita tak letak dekat kolom surviving atau acquired sebab sebelum ni memang tak ada kan. Yang tu. Ini benda baru. So, nanti dekat post merger balance sheet, you hanya masukkan saja amount ni. Dapat lagi markah ketiga. Okey, dalam asset, you tengok dalam soalan tu, balance sheet dia ada lagi tak item lain dalam asset? Selain daripada current asset dengan fixed asset. Dah tak ada kan? So, you ambil tiga-tiga ni, you tambahkanlah total dia berapa. You akan dapat total asset for current total asset for post merger balance sheet adalah 191,840,000. Okay. Dan biasanya total asset akan sama dengan total liabilities and equity. Ni.
Dia mesti balance. Kalau tidak, dia tak balance. Kalau tak sama, dia jadi tak balance. Dia bukan jadi balance sheet lah. So, yang kat bawah ni pun mesti sama. Okay, sekarang ni, sebelum saya tengok total ni, saya nak tunjuk dulu yang liabilities pula. Liabilities pun sama. Liabilities, kita ambil yang asal, apa? Kita ambil asal tadi, dalam balance sheet yang asal tadi, ada current liabilities kan? Untuk Intan berapa? 30 million. Tambahkan dengan current liabilities for Permata 10 million. So you akan dapat total of 40 million. Dah dapat markah keempat. Boleh? Okay. So next, long term debt. Long term debt for Intan 10 million. Tambah dengan long term debt for Permata 6 million. So total akan dapat 16 million. Okay, 16 million ni adalah long term debt untuk post merger balance sheet. Okay, kita tengok item seterusnya, common stock. Common stock lain sikit. Sebab common stock ni kita calculate tadi. Kita bukan ambil 60 million tambah dengan 8 million jadi 68 million. Tak. Kita calculate tadi. Kita calculate. Ni, kita dah calculate tadi. Ni kita calculate ni. Ni. Amount ni kita akan bawa ke post merger balance sheet. Amount ni yang kita akan bawa ke sebelah. So, yang 70,560,000 ni kat sini. Kita masuk kat sini. Okey, mungkin sudah katanya, mana datang 8 juta ni, mana datang 10,560,000. Okey, saya nak bagi tahu you, ini you tak payah tahu pun tak apalah. Saya nak suruh you fokus pada perkara yang hanya memberi markah kat you. Sebab yang ni tak penting. Apa yang ada item kat sini ni tak ada menjejaskan apa-apa. Yang pentingnya ni, item dalam post merger balance sheet ni. Yang ni. Yang ni yang paling penting. So, yang common stock ni, you tak payah pening-pening kepala nak tambah. You dah calculate tadi, you ambil je amount tu. 70,560,000. Okay, next, capital surplus. Okay, capital surplus ni sebenarnya ada formula dia. Formula dia adalah yang ini. Ni, sekejap. Ni formula. Nak kira capital surplus. Ni. Kita panggil dia premium ataupun capital surplus. Ni formula dia ni. Panjang formula dia ni. Nak tak aku bagi shortcut? Kalau nak shortcut, kita balik semula kat tadi. Okay, tengok shortcut. Saya nak bagi shortcut. Ni, macam mana nak dapatkan capital surplus ataupun nama lain bagi capital surplus adalah premium. Okay, ataupun paid up capital. Okay, tapi yang biasa digunakan ialah capital surplus ataupun premium lah. So, nak dapatkan ni, amount ni. Nak dapatkan amount ni, nanti saya tunjuk. Kita tengok dulu retain earning. Retain earnings untuk surviving, ni refer pada soalan balik Surviving Intan kan. Retain earning dia adalah 40 million. Tambahkan dengan retain earning for Permata 4 million. Kalau ikutkan, kita akan dapat 44 million. Tapi kenapa kita ambil 40 million je? Yes. Untuk purchase method, okay, dalam post merger balance sheet dia, retain earning kita hanya ambil untuk surviving saja. Yang ini kita bawa ke sini. Kita tak ambil kira yang acquired. So, you kena ingat lah tu. Yang lain semua you tambah-tambah je kan. So, you kena ingat. Yang berbeza sikit yang you tak tambah, yang memang benda baru ialah goodwill, common stock dan juga retain earning. Okay, capital surplus macam mana nak dapat? Okay, saya nak bagi tahu you Nak jalan shortcut. Kita dah tahu dah total kan ni. Kita dah tahu total. Total dah tahu. Total ni ialah hasil tambah current liability, tambah long term debt kan. Lagi tambah apa? Tambah common stock kan. Lepas tu tambah dengan
capital surplus tambah dengan retain earning. Betul? Okey. Semua maklumat ni ada kan? Saya nak tanya you ni. Semua maklumat ni you ada kan? Ni. Yang ini ada. Yang ini pun ada. Current liabilities ada. Long term debt ada. Common stock ada. Retain earning ada kan? Kecuali yang you tak ada apa? Yang you tak ada hanyalah ni. You tak ada ni. Ni. You tak ada yang ini. Capital surplus. Tapi yang ini you tahu kan? Ni. Ni. Total ni. Ni kan dah ada ni. Sebab total ni kita tahu dia mesti sama dengan total asset. Jadi, you dah dapat semua information kecuali capital surplus ataupun kenapa CP pula ni? Ini formula dia. Ini formula dia adalah capital surplus. Okay, so capital surplus je tak jumpa. Macam mana you nak dapatkan capital surplus? Okay, total ni. Okay, ni total ni. You tolakkan dengan ni, tolak ni. You akan dapatlah berapa ni CS ni. You akan dapatlah berapa CS ni. Faham tak? Okay. Bila you dah dapat total, you tolakkan dengan current liabilities, tolak dengan long term debt, tolak dengan common stock, tolak dengan retain earning, you akan dapatlah berapa capital surplus. You jangan tertukar capital surplus ni. Ni common stock. Alright. So kat sini, caranya ialah saya explain kat you. Total ialah 191,840 million kan. Ini total kan. Equal to current liability 40 million tambah dengan 16 million tambah dengan 17 million 560. Allah. 70 million 560,000 kan? Dan tambah dengan retain earning 40 million. So yang ini okey, ni kan 40 million tadi. 40 million tadi adalah current liability, 16 million adalah long term debt, 70 million 560,000 ni adalah common stock. You akan tambah dengan apa? You akan tambah dengan ni kan? Capital surplus. Yang ni you tak tahu. Yang ni yang you tak kira lagi. Dan you nak cari. Sekarang you tambah dengan satu lagi. Retain earning. Retain earning berapa? Allah. Retain earning. Cuba tengok retain earning. Retain earning you dapat berapa? Retain earning you 40 million tu. So sebenarnya boleh carilah ni. Capital surplus ni. You bawakan semua sebelah kanan ni. Pergi sebelah kiri ni. Semua ni pergi sebelah kiri ni. Jadi semua tolak 191,840,000 ni tolak dengan
common stock 40 juta, tolak dengan current liabilities 40 juta, tolak dengan long term debt 16 juta, tolak dengan common stock 70 juta 560 ribu, tolak dengan retained earning 40 million ni, 40 juta ni. So, you akan dapat lah berapa capital surplus. Itu cara mudah. Okay, cara shortcut. Kalau you nak guna formula, dipersilakan lah. Semua pada saya, bila you dah ada semua maklumat, ambil je total, tolak dengan semua item, kecuali capital surplus, you akan dapat lah capital surplus. Okay, saya harap you faham lah yang ni. Kalau tak faham, boleh bincang antara kawan-kawan. Okay, baiklah. Saya nak tunjukkan example 2 ni. Example 2 ni adalah contoh soalan yang menggunakan balance sheet pooling of interest method. Tadi yang example 1 tu untuk purchase method kan. Ini untuk apa? Untuk under pooling of interest method. Okay. Kat sini dia minta, okay, kata Bull Berhad. Tengok. Bull Berhad plans to merge with Bear Berhad based on the agreement. Okay, merge with Bear Berhad. Maksudnya, apa tu? Maksudnya kat sini, Bull ni adalah surviving, Bear ni adalah acquired. So, based on the agreement, the exchange ratio will be based on EPS. Yang ni lain. Tadi based on market share. Yang ni based on EPS. Tapi kalau soalan tak bagi based on apa, ingat, kita akan assume that based on MP. Alright. So, dia bagi balance sheet. Macam tadi jugalah. Ada items on current asset dengan items on liabilities plus equity. So, ini additional information. Macam tadi juga nak cari EPS kan. So, you kena cari calculate EPS. Tapi, you kena ingat, dia tak bagi tahu ni EPS ni, EPS apa. Kalau dia kata EPS sahaja, you tengok kat sini. You tengok dekat soalan ada tak bagi EPS. Tak ada kan. Maksudnya dia nak cari pre-merger EPS. Pre-merger EPS. Biar ke? Sekejap Kita tengok betul tak jawapan. Betul-betul. Ni calculate EPS for both companies. Jadi bila dia kata earning per share for both companies, maksudnya ini adalah EPS pre-merger. Pre-merger EPS. You tak perlu kira post lah. Kalau dia nak suruh cari post merger EPS, dia akan bagi tahu situ post merger EPS. Tapi kalau dia bagi soalan just earning per share saja, kita assume dia EPS sebelum merge. Jadi EPS sebelum merge ada dua formula, ingat tak? Ada dua formula. Satu formula yang kita guna ni, you tengok C ni. Kan pre-merger EPS ada dua. Pre-merger EPS ada dua formula. Formula pertama EAT minus dividend paid divided by number of share. Okay, pre-merger EPS yang kedua, formula dia ialah market price per share divided by price earning ratio. So, formula yang mana you nak guna untuk pre-merger EPS? You tengok dekat soalan tu. Tengok dekat soalan balik. Okay, soalan ni dia bagi apa maklumat? Ada tak dia bagi maklumat on EAT ataupun preferred stock dividend? Kalau you tengok, tak ada kan? Okay, dia ada bagi maklumat apa? Dia ada bagi maklumat price earning ratio dengan market price per share. Jadi you boleh guna formula yang ini untuk calculate pre-merger EPS. You boleh guna formula EPS equal to market price per share divided by
price earning ratio. Okay. So, yang ni kita guna formula tu lah. Nampak ni formula ni. Carilah untuk bull dengan bear. Okay. Maklumat semua dah ada dalam balance sheet tu. Okay. Untuk calculate share exchange ratio. Dia kata based on EPS kan. So, since you dah kira EPS dekat soalan pertama tadi. EPS acquired you dapat RM3 ni kan. Ni RM3 ni. Okay. You jangan tertukar acquired dengan surviving. Allah. Okay. Dan EPS for surviving RM5. So, you akan dapat 0.6 times share exchange ratio dia. Okay. Dan you kena calculate lah dia punya nose acquired berapa. Sebab you nak guna untuk apa tu? You nak kira new NOS. So nak kira new NOS, you kena tengok dulu nose acquired ni apa, bull ke bear? Nose acquired ni, acquired ialah bear berhad kan. So nose tu adalah number of stock. So stock, common stock ialah berapa common stock? Okay, common stock you tengok kat sini, common stock you adalah untuk bear ialah 600 million. Ingat ada 30 kat atas tu. So 600 million adalah RM. You nak dapatkan number of stock, you kena bahagi dengan par value. Par value ialah RM2. So you akan dapat berapa? Ni, you akan dapat berapa? Okay, 60 juta. 600,000, sorry. 600,000 divided by 2, you akan dapat 300,000 units. Okay, nose acquired. So, new nose, SER 0.6 you dah kira tadi, times with 300,000 number of stock, you will get new nose of 180,000. So, yang ni you akan gunakan untuk kira common stock. Sebab common stock ni adalah elemen penting untuk you kira post merger balance sheet. Kan untuk post merger balance sheet kita kena kira 3 benda kan tadi yang dalam soalan pertama tu, purchase price, goodwill dengan common stock. Tapi kita calculate common stock sahaja kat sini sebab dalam pooling of interest method kita tak perlu kira goodwill. Jadi sebab itulah kita kira common stock saja. So formula common stock ni sama je dengan formula common stock yang untuk example 1 tadi. Okay. Common stock surviving dalam RM tambah dengan new nose yang kita calculate tadi 180,000 times with par value RM4. Par value for surviving Okay, common stock for surviving kita tengok berapa common stock for surviving ni. Ni 1,300,000. Dia nak dalam RM. So kita ambil je lah 1,300,000. Dia punya par value is RM4. Okay. So kat sini kita ambil je. Okay. 1,300,000 plus with 180,000 new nose times with par value RM4. So you will get common stock of 2,020,000. Yang ni kita akan masukkan dalam post merger balance sheet sekejap lagi. So you akan tengok ni. Ni rupa bentuk post merger balance sheet under pooling of interest method. Pooling of interest method ni sangat simple berbanding dengan purchase method. Sebab apa saya kata macam tu? Sebab dia tak ada goodwill. Tengok. You ambil je dalam balance sheet yang asal pre-merger, current asset, fixed asset, you tak perlu tambah goodwill. Cara untuk dapatkan amount ni pun sama. Yang ni tambah dengan ni. Maksudnya acquired, maksudnya surviving tadi. Okay, surviving. You tambah je dengan acquired. Ni pun tambah je. So, you akan dapatlah ni. Current asset untuk post merger balance sheet. Hasil tambah current asset surviving 1,500,000 tambah dengan 1,100,000. You akan dapat
2,600,000. Begitu juga dengan fixed asset. Okay, fixed asset untuk surviving bull 2 million tambah dengan bear 1,100,000. So, you akan dapat 3,100,000. So, totalkan sahaja. You akan dapat total asset of 5,700,000. Okay, untuk liability sama. Tambahkan juga. Surviving tambah ni. Surviving tambah dengan acquired. Common stock kita dah kira tadi kan? Yang you kira ni. You kira kat sini ni. Yang dapat 2,020,000 tu. You masukkan dekat sini. Okay, kita masukkan kat sini. So, capital surplus sama juga. Kita gunakan cara tadi. Cuma retain earning. Kita pergi dulu retain earning. Retain earning dalam purchase method kita hanya ambil kira surviving kan. Tapi untuk pooling of interest kita tambah macam biasa. Maksudnya 700,000 tambah dengan 600,000 you akan dapat 1,300,000. So again, nak dapatkan jumlah capital surplus ni, nak dapatkan capital surplus 780,000 ni, gunakan cara yang sama macam tadi saya ajar. You ambil total ni. Ni total ni. Ni kan total. Ni. You nak cari yang ni kan? Nak cari yang ni. So, total kita tahu. Total ni. Bukan total atas ni, sorry. Bukan total asset Ni total liabilities ni. Total liabilities equity ni. Total. Total you tahu ni. Total adalah 5,700,000. Okay. So, total ni ialah hasil tambah. Allah. Again. Ni total ni kita nak cari capital surplus. So, total kita tahu total adalah 5,700,000. Okay. Total ni adalah hasil tambah current liabilities. Kita letak label. Contohlah ni A. Ni B. Ni C kan. Ni D. Ni E. Sorry. Sorry. Ini D. Ini D. Ini E. Okay. Sekarang ni total ni adalah hasil tambah A plus B plus C plus D plus E. Sekarang ni kita tahu A 900,000. B 700,000. C 2 million. 2 million. 2,020,000. Okay. Tambah dengan yang kita tak tahu. D kan? D yang kita tak tahu. Tambah dengan 1 million. 1.3 million. So, boleh tak cari D? So, D is equal to 5,700,000 tadi total. Tolak dengan ni kita bawa ni. Ni kita bawa ni ke sini. Kita tukar. Okay.
So, tolak dengan 900,000, tolak dengan 700,000 kan? Allah, tolak. Tolak dengan 700,000. Lepas tu tolak lagi dengan 2,020,000 dan tolak dengan 1.3 million. So, you akan dapatlah 780,000 ni for capital surplus. Okay. Caranya sama saja dengan nak kira capital surplus untuk purchase method example 1 tadi pun. Okay. Saya nak highlight kat sini, pooling of interest method. Apa beza pooling of interest method example 2 ni dengan purchase method dekat example 1 ni tadi adalah yang pertama, pooling of interest method dia tak ada retain earning. Ingat tu. Tak ada retain earning, sorry. Pooling of interest method dia tak ada goodwill. Itu yang pertama. Ingat perbezaan pooling of interest method dengan purchase method yang you kena bear in mind. Satu, pooling of interest method dia tak ada goodwill. Ni tengok kat sini tak ada goodwill. Yang kedua adalah retain earning kita tambahkan dia. Surviving dengan acquired kita tambah untuk pooling of interest. Tetapi purchase method kita hanya untuk purchase method kita ambil retain earning for surviving saja. Okay? Itu beza dia. Saya harap you boleh fokus lah. Okay? Dia mungkin ambil masa sikit untuk faham, tapi I think I dah bagi tahu dah semua apa yang you perlu tahu. Okay, so hopefully based on 2 example ni, you boleh buat latihan-latihan yang ada dalam past semester question. Okay, so I wish you good luck lah. If you have anything, you need explanation, further explanation, you need further clarification, please don't hesitate to PM ataupun just blast your question in the WhatsApp group. Okay, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.